Sekarang saya bersama dengan mahasiswa dan mahasiswi Universiti Malaya. Dan sekarang nih, mari kita saksikan betapa bertenaganya mereka. UM, semua orang bangun dengan gembira. Baiklah, sekarang nih saya bersama-sama dengan mahasiswa dan mahasiswi UPSI. Dan sekarang nih, mari kita saksikan betapa bertenaganya mereka. UPSI, semua orang bangun dengan gembira. Alright, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Wira Airborne, Public Mutual, Great Eastern Takaful, membawa Andalusia dengan The Sophisticated Investors, Grand Networking Day BNI. Mari kita saksikan betapa hebatnya mereka. Wira Airborne, semua orang bangun dengan gembira. This is the moment. This is the time. We're gonna soar like an eagle and roar like a lion, and we're gonna take it, and we're gonna take it now. Remember, it's all about your mind. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan kepada anda semua yang bersama-sama dengan Abang Bad dari Impact Academy membangun potensi anak cemerlang dalam TikTok for Educator. Yang mana dalam kita punya high impact webinar pada hari ini, ia akan jadi sebuah satu sesi perkongsian yang padat. Jangan bimbang, ini bukan satu webinar yang meleret-leret, yang panjang-panjang. Tak, dia akan jadi sangat padat dan kepadatan itu sangat penting untuk anda sebagai seorang pendidik. Yang mana pada hari ini Abang Bak menganggap anda sebagai seorang pendidik yang memiliki jiwa untuk membangunkan umat, yang memiliki semangat untuk memperkasakan umat dengan kepakaran-kepakaran yang kita semua miliki, insya-Allah. Jadi mungkin ada di kalangan anda yang guru sekolah rendah ataupun guru tadika ataupun guru sekolah menengah ataupun lecturer, pensyarah ataupun trainer, siapa pun anda, yang penting jiwa pendidik anda itu sebenarnya yang sangat diperlukan, kerana pendidik bukan sekadar mengajar, tetapi pendidik adalah pembina tamadun, insya-Allah. Nah, cuba tulis dekat bahagian komen. Anda ini kerja ataupun kerjaya anda sebagai apa? Cikgu ke, pensyarah ke apa? Tulis dekat bahagian komen. Tak kisahlah anda tengok ni dalam bentuk rakaman ke, live ke, apa ke, anda tulis di bahagian komen. Kita nak kenal sama-sama kita, insya-Allah. Dan apa yang kita nak buat dalam TikTok for Educator pada hari ini, dia ada 3 perkara penting.
Yang pertama adalah dari sudut kita nak bagi cikgu-cikgu, pendidik-pendidik, pensyarah-pensyarah, trainer-trainer yang sedang menonton ini, betapa anda ini perlu mengambil peluang dan juga ruang yang ada di platform TikTok untuk kita terus mengajar, teaching and preaching, untuk kita menyampaikan mesej-mesej kebaikan yang kita bawa. Tapi sebelum tu, Abang Bat bukan wakil daripada TikTok dan Abang Bat tak ada kena mengena secara rasmi dengan TikTok. Abang Bat adalah seorang TikTok user dan juga TikTok guru yang mana berkongsi konten di dalam TikTok, khususnya konten dari sudut komunikasi yang memberi inspirasi dan membawa kepada transformasi, insya Allah. Jadi Abang Bat sangat mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada hari ini, sama-sama kita betulkan niat kita di dalam satu webinar yang padat, yang ringkas ini, TikTok for Educators, yang kita nak kongsikan dengan anda semua. Apa patut kita lakukan? Yang pertama, kesedaran tu. Yang kedua adalah, yang Abang Bat akan kongsikan malam ini adalah dari sudut strategi. Apa yang patut kita buat? Kita dah sedar, kita nak kena ada strategi. Dan yang ketiga adalah dari sudut cabaran-cabaran yang dihadapi. So adakah anda sudah bersedia? Jom kita mulakan. Bismillah. Video is the language of the future. Video is the language of the future. Dengan kata lain, video adalah bahasa akan datang. Pada masa akan datang, everything akan menggunakan video sebagai medium. Nanti, kalau kita nak mengajar pun, kena guna video. Nak buat presentation, kena guna video. Nak buat interview, kena guna video. Nak buat discussion, nak buat meeting pun kena guna video. Kejap. Bukankah kita dah buat dah selama ni? Kan? Waktu PKP sampai sekarang kan kita dah buat benda-benda macam tu. Jadi, video is no longer the language of the future because video is the language of now, of today. Dulu memang kita nampak video ni bahasa masa depan. Tapi bila datangnya COVID-19, apa yang berlaku? Dunia dipercepatkan sekurang-kurangnya 4 tahun dari sudut teknologi. Sebab tu kita macam tak bersedia nak buat online kelas dan sebagainya. Sebab apa? Sebab benda tu patut berlaku 4 tahun kemudian. Tapi bila ditakdirkan datangnya COVID-19, maka semuanya dipercepatkan. Dan video sudah menjadi bahasa masa kini. Dan kepada anda semua, sebagai seorang pendidik, apa yang kita nak kena ada dalam minda adalah kita nak membantu lebih ramai. Kita nak menghulurkan tangan lebih jauh. Dan kita nak reach lebih ramai orang, anak-anak, murid dan juga pelajar-pelajar yang boleh dapat manfaat daripada kepakaran kita. Dan sebagai pendidik, Abang Bat tidak menghadkan anda ini seorang ustaz ke, seorang cikgu English ke, sebagai seorang cikgu fitness ke dan sebagainya. Whoever you are, as long as you are an educator, mindset kita, of course, kita nak educate seramai mungkin supaya waktu kita menutup mata selama-lamanya, kita meninggalkan legacy ilmu, satu warisan yang akan memberi manfaat kepada yang ditinggalkan. Dan kita yang di dalam kubur juga akan dapat manfaat dengan ilmu yang kita tinggalkan. Itu untuknya kita zaman sekarang. Dulu, orang-orang hebat ni, dia kena tulis buku. Dia dah meninggal, bukunya masih ada, kitabnya masih ada bagi manfaat. Kita zaman hari ini tulis buku pun boleh, hasilkan kitab pun boleh. Dalam masa yang sama, kita juga boleh tinggalkan video-video yang bermanfaat untuk tatapan generasi yang seterusnya. Betul? Alright? Dan Abang Bat mengesyorkan untuk kita sama-sama memanfaatkan platform yang dinamakan sebagai TikTok ini. Ingat Abang Bat tak ada apa-apa bayaran yang Abang Bat dapat daripada TikTok ini, dan Abang Bat tidak ada apa-apa kepentingan secara direct tentang TikTok. Yang pastinya adalah apa yang Abang Bat buat, Abang Bat nak berkongsi dengan anda semua kelebihan, manfaat dengan kita menggunakan TikTok. Apa yang bagusnya TikTok? First kali nak bagi tahu, TikTok ni pun bukan kita punya.
Betul? Alright? Apa yang berlaku kepada social media yang sebelum-sebelum ni tak mustahil juga boleh berlaku kepada social media yang terkemudian. Betul? Alright? Jadi, jangan taksub sangat. Tapi sekarang, kita kena tahu bahawasanya TikTok menjadi satu apps yang sangat-sangat popular. Yang paling banyak dimuat turun. Dan kebagusannya ditiru oleh Instagram. Instagram lepas tu menghasilkan Reels. Facebook pun lepas tu juga menghasilkan Reels. Dan yang paling besar ni, YouTube juga menghasilkan Shorts. Shorts adalah video-video pendek yang dipaparkan di YouTube. Okay, apa poin Abang Bat cakap pasal benda ni? Nak bagi tahu bahawasanya apa yang TikTok lakukan adalah sesuatu yang berimpak besar. Sampai otai-otai ni pun terpaksa follow apa yang telah dilakukan oleh TikTok. Tak cukup dengan YouTube, kita juga ada Facebooknya, LinkedInnya, Telegram pun sebenarnya kita boleh manfaatkan menggunakan video. WhatsApp status. Kalau kita boleh guna video, dia akan jadi sangat powerful. Dan satu lagi, email. Ini juga satu platform yang boleh membantu, yang kita boleh manfaatkan dan kita boleh gunakan video untuk mencapai matlamat kita sebagai seorang pendidik. Dan TikTok ni punya evolusi, kan? Saya yakin Abang Bat yakin yang anda semua pernah tengok TikTok Shop. Ni contoh waktu TikTok Shop mula-mula kan. Abang Bat try ni, nampak ni. Abang Bat jual mikrofon. Ni nampak dia ada link kan. Okay, so link ni dia tunjuk lah mikrofon. Abang Bat pakai mikrofon tu. Yang ni Abang Bat jual mikrofon yang Abang Bat tengah guna ni. Alright. So one click lah. Dan mikrofon ni bukan Abang Bat punya. Maksudnya bukan dekat rumah Abang Bat pun. Stok dia dekat orang lain yang jual. Yang ni kita panggil sebagai affiliate untuk TikTok Shop. Dapatlah sikit kan. Ini antara yang waktu mula-mula dulu, waktu sonok-sonok dulu. Alright. Yang mana Abang Bat nak tunjuk bahawasanya TikTok ini dia berevolusi. Ni evolusi dia. Dia menunjukkan, dia nak jadikan TikTok ini juga sebagai marketplace. Dia nak lawan Shopee, dia nak lawan Lazada, dan sekarang ni pun dia punya kesan dia makin besar sebenarnya. Okay, alright. Dan bukanlah Abang Bat nak ajar cikgu-cikgu main menjual dan sebagainya, kan? Tapi kalau kata kita nak buat selit-selit tu, tak salah. Betul? Dan satu lagi evolusi TikTok yang dinamakan sebagai TikTok Series. Tahukah anda sekarang ni TikTok juga menyediakan, ini contoh Abang Bat punya TikTok Series, yang mana Abang Bat jual Abang Bat punya kursus. Kursus. Abang Bat jual Abang Bat punya video-video panjang yang mengajar tentang yang ni, public speaking. So dia punya bayaran tak adalah tinggi sangat. Ni pun baru lagi ni, baru berapa? Baru 3 orang beli. 3 bagi 5 star. Alhamdulillah. Alright. So ini juga menjadikan TikTok sebagai satu universiti untuk orang belajar. Contoh kita suka orang mengajar fitness tu, dia buat TikTok series, kita beli dia punya series dia. Itu kalau orang buat. Kalau kita yang buat, kita sebagai educator, kita sebagai cikgu, kan? Kita pun buat kita punya TikTok series. Dalam masa yang sama kita mengajar, dalam masa yang sama kita boleh create income. Nampak? Menarik Of course lah dia ada syarat-syarat dia, berapa follower, bla 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 dan sebagainya. Tak apa, tu nanti dulu. Cuma nak bagi tahu, point dia adalah TikTok sekarang ni dia tengah evolve, tengah berevolusi daripada tempat yang kononnya duk menari-nari, berjoget-joget. Bukan kononnya, memang macam tu pun, kan? Dulu-dulu mula-mula sekali TikTok ni memang tempat orang duk menari, kan? Orang duk menari, orang duk berjoget. Dan Abang Bat mula-mula pun tak rasa nak bersama dengan TikTok ni sebab benda-benda macam tu lah, kan? 6 bulan kemudian Abang Bat datang balik, Abang Bat tengok dah ada penceramah-penceramah luar negara yang berkongsi ilmu-ilmu agama dalam TikTok. Pesanan ringkas tapi masuk dalam hati. Yang tu yang kita nak. Kita tak mau juga tengok ceramah panjang-panjang lah satu apa pun tak dapat. Betul? Start daripada tu Abang Bat rasa macam, apa kata kalau aku gunakan TikTok ni tempat untuk berkongsi ilmu. Waktu tu tak ada lagi Nawaitu sama Rodin. Waktu tu nak pergi buat duit apa semua, tak ada. Waktu tu memang nak share ilmu. Dia punya semangat tu
Oh, ini yang kata tahap satu tu. Dan tuan-tuan dan perempuan ni, saya nak bawa tuan-tuan ke tahap satu dulu. Tahap yang mana kesedaran membuat-buat. Apa kata aku nak memberikan manfaat, aku nak share ilmu yang ada. Ilmu abang Bat bukan banyak mana pun, ilmu untuk communication, kan, confident, bla bla bla. Yang tu yang kita share. Dan abang Bat pun dengan semangat itu, abang Bat pun berkongsi, dan alhamdulillah bermula daripada situ perjalanan abang Bat di TikTok membawa satu perkara yang besar dalam kerjaya abang Bat sebagai seorang educator, sebagai seorang trainer, sebagai seorang cikgu. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Nah, apapun yang penting adalah ini. Kita nak dakwah dan juga tarbiyah menjadi lebih mudah dan menyentuh lebih banyak jiwa. Abang Bat harap yang ni ada dalam kita punya niat kita. Nah, supaya bila kita berada dalam dunia TikTok ni, kan, dakwah kita akan jadi lebih mudah. Nah, lagi mudah nak faham. Kita buat video pendek, kita berlakon sikit kan, seminit. Bila seminit, orang nak tengok. Sebab apa? Sebab dia tengok tu, ini sat ni, betul? Tapi dalam sekejap tu, dia dapat mesej yang mana mesej tu kalau kita nak buat ceramah kena sejam setengah. Masalah dia dalam sejam setengah ceramah, dia tidur. Dia tak bagi fokus. Betul? Alright? Tapi dalam video pendek ni, dengan sketsa ataupun dengan kita share dengan cara yang betul, nah, dia menyebabkan dakwah itu sampai dengan lebih mudah. Dahlah lebih mudah menyentuh lebih banyak jiwa. Dia boleh reach more people dengan platform ini. Nah, dan itu dakwah, dan juga dari sudut tarbiyah. So dari sudut tarbiyah kita ni pakar cikgu sejarah contoh. So kita boleh mengajar dengan lebih mudah, menyentuh jiwa dengan lebih banyak, insya-Allah. Kita cikgu English, kita cikgu Math, kita cikgu apa-apa saja, cikgu memasak contoh. Yang ni kena ada dalam mindset kita. Yang tu abang Bat harap sangat-sangat. Minta maaf lah kalau anda bila datang webinar ni anda mengharapkan benda lain. Dan anda rasa macam, yang ni semua ni macam klise, tak tu terpulang. Tapi bagi abang Bat, hidup kita sementara. Hidup selamanya di akhirat nanti. Jadi sementara hidup, kita gunakan apa saja ruang dan peluang untuk kita buat kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Dan kita hidup di zaman yang nak bagi manfaat tu, Masya Allah, lebih mudah berbanding dengan zaman-zaman terdahulu. Betul? Alright? So, Mbak harap sangat-sangat anda dapat menjadikan TikTok ini sebagai satu perkara, satu platform yang boleh mengubah hidup orang lain dengan kita menggunakan kepakaran yang kita ada. Boleh? Alright? Jangan bimbang saya menari-menari berjoget-joget tu. Nah, abang Bat pun takkan share. Jangan nak kata, Sagi tu dia ajak macam mana nak joget. Tak. Tak. Alright? Dan bagi yang first time mengenali abang Bat, dia kata, siapa abang botak berjambang comel ni? First kali, abang Bat bukan Upin Ipin versi dewasa. Dan ramai juga yang fitnah abang Bat, yang mengatakan abang Bat ni berlakon Jumanji, berlakon Fast and Furious, yang terbaru berlakon dalam Black Adam. Abang Bat redha. Biarlah orang nak kata abang Bat muka macam The Rock dan sebagainya, tak apalah. Tapi bagi anda yang belum kenal, abang Bat merupakan seorang professional trainer dan juga master trainer untuk Impact Academy membangun potensi anak cemerlang. Dan abang Bat juga merupakan seorang penulis yang menghasilkan buku-buku yang melibatkan komunikasi. Komunikasi, and then juga buku motivasi, buku teknik belajar, dan juga kolumnis untuk majalah dakwah. Dan ini antara klien abang Bat di dalam dan juga di luar negara. Abang Bat buat training dan mostly about communication, leadership, sales, yang membantu usahawan dan juga pendidik-pendidik. Alright? Okay. Dan abang Bat juga merupakan seorang content creator. Dan abang Bat memang ada hubungan direct dengan TikTok Malaysia. Kami ada grup WhatsApp kami yang kami dapat info daripada TikTok Malaysia. Alright? Dan kami menggunakan hashtag TikTok Guru. Alright? Dan sekarang ni berapa? 162k follower. Tak apalah, follower tu satu cerita sebenarnya. Sebab abang Bat pernah follower abang Bat 20 orang selama 6 bulan. Punyalah jahil. Alright? Sebab time tu tak reti.
Kan? Jadi lepas tu bila Abang Bat dah masuk gear, dah nampak apa nak buat, dah memilih TikTok sebagai tempat untuk share ilmu, Alhamdulillah dia meningkat. Tak apalah, buat follower tu satu hal. Jangan sebab kita buat ni sebab kita nak mengejar follower. Kan? Dah lah tu tak kira janji aku nak follow ramai, ada yang beli follower. Last kali follower dia orang Rusia, orang Vietnam, kan, orang Papua New Guinea yang memang tak faham pun video yang dia buat tu, orang tu unfollow balik. Okay, jangan buat benda ni untuk populariti, tuan-tuan dan puan-puan. Ia memenatkan. Kita buat video ni, kita letak di TikTok. Dalam masa yang sama, video yang kita buat tu masih lagi dalam simpanan kita yang boleh menjadi legasi kita, warisan kita untuk generasi yang seterusnya. Matlamat kita macam tadi ya, nak dakwah dan tarbiyah jadi lagi mudah, reach lebih ramai. Sebab tu Abang clear bab tu siap-siap. Dan apa yang Abang buat adalah Abang memfokuskan kepada communication. Alright, communication dan juga public speaking. Orang kongsi. Dan orang kongsi ni secara percuma. Yang berbayar tadi, ni dekat series ni yang nak berbayar, boleh ambil yang berbayar tu, itu panjang sikit. Itu lebih panjang. Ni kalau dekat tempat TikTok ni Abang buat bubu yang panjang-panjang, memang orang malah. Bukan semua orang nak belajar public speaking. Betul? Alright. So, ini adalah Abang di TikTok. Okay. Now, macam Abang cakap tadi, kesedaran adalah perkara pertama yang Abang nak bawa untuk anda sebagai seorang pendidik. Jom kita keluar daripada kepompong keselesaan. Jom kita berjuang untuk mengoyak kepompong untuk keluar menjadi rama-rama yang bukan sekadar indah tapi mampu terbang berbanding dengan ulat yang hanya mampu bergerak perlahan. Jadi rama-rama yang boleh mengindahkan suasana, yang menyebabkan orang yang geli kepada ulat tetapi akhirnya memuji dan suka kepada rama-rama. Walaupun rama-rama tu asalnya daripada ulat yang dia geli tu. Betul? So, jom kita cuba sesuatu, buat sesuatu yang memang di luar keselesaan. Memang kita rasa segan, dah tua dah, aku dah lah tak reti buat benda-benda ni dan sebagainya. Jom kita keluar daripada kepompong itu. Bukan untuk populariti, bukan untuk kepentingan diri, tapi untuk umat. Untuk kita share ilmu yang kita ada di dalam dada ini agar memenuhi dada dan juga fikiran umat di luar sana yang dahagakan ilmu. Siapa tahu dengan apa yang kita lakukan ini, walaupun nampak macam kecil, tetapi memberi impak yang besar dalam timbangan pahala kita di akhirat kelak. InsyaAllah. Abang bukan ustaz. Abang bukan ustaz. Tapi sebagai seorang Muslim, benda ni, this is a foundation untuk kita semua. Bagi kawan-kawan yang non-Muslim, ikut kepercayaan masing-masing. Tapi yang pastinya adalah, bila kita buat benda baik, kita sebar benda baik, Allah akan beri balasan yang baik. Dunia dan juga di akhirat. Okay? Alright? Baik. Tu bab kesedaran. Abang harap selesai nah. Jangan ada lagi rasa nak buat tak nak buat, nak buat tak nak buat. Sebab kita nak pergi yang seterusnya. Lepas ni kita nak tengok strategi. Macam mana nak buat video? Kan? Apa yang patut kita lakukan? Abang tak boleh nak share semua selagi hampa tak buat pun. Betul? Abang akan kongsikan benda-benda asas terlebih dahulu. Supaya anda waktu nak start, anda tak pening kepala selagi serabut. Selagi kita cerita pasal CapCut, macam mana nak edit, animation, apa semua, selagi kita jadi serabut. Betul? So kita start dulu macam mana nak buat. Kesedaran dah ada. Tapi kesedaran semata-mata semangat-semangat, tapi buat video pun nampak blur, CCTV nampak lagi cantik, alright? Ataupun kita cakap pun merepek, kita cakap pun jadi macam orang dengar pun mau tak mau, benda tu akan merosakkan. Sebab tu kita perlukan strategi. Perlukan apa? Strategi. Tangan tak bergerak pun. Perlukan apa? Strategi. Macam tu lah. Alright. Dan bonus untuk anda. Dalam kita punya webinar ni juga, Abang nak share tentang cabaran. Kita kena jadi realistik lah. Kita kena jadi realistik. Macam Abang cakap awal tadi. Kan? Dah semangat, strategi dah ada. Selagi dia main malah nak buat, ataupun tak ada idea, aku dah habis guna segala ilmu dah, 14 kitab dah habis khatam, aku dah buat video dah, tak tahu nak buat apa. InsyaAllah kita akan selesaikan isu tersebut dalam webinar ni. Walaupun webinar ni
asalnya kita buat free. Kalau anda tonton webinar ni dalam keadaan anda kena bayar, maksudnya anda memang terlepas peluang untuk tonton percuma. Anda yang tonton secara percuma ni, tahniah. Rezeki anda. Anda yang bayar ni pun insyaAllah berbaloi. Kerana apa yang anda dapat ni sesuatu yang mahal sebenarnya dari sudut nilai dia. Okay? Alright. So, jom kita teruskan untuk webinar TikTok for Educators. Jom kita tengok strategi yang pertama. Walaupun dia asas bagi anda yang mungkin dah terror, kan? Tak apalah. Teruskan apa yang anda tahu. Dan sekarang ni Abang Bat nak kongsikan benda asas basic tapi ramai orang dia langgar pantang larang ni. Baiklah, strategi yang pertama adalah tentang niche dan juga ataupun kepakaran. Okey, sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, anda kena pilih. Bila anda masuk dalam dunia TikTok sebagai seorang yang nak mengajar, pilih niche anda. Niche ni apa dia? Bahasa mudah dia kepakaran ataupun satu area yang anda nak fokus. Contoh macam Abang Bat, niche Abang Bat adalah communication, adalah public speaking, benda-benda yang berkaitan dengan bercakap. Jadi bila Abang Bat buat teknik komunikasi dalam interview untuk dapatkan kerja, benda tu masih lagi boleh orang relate kan, sebab dia tahu Abang Botak ni dia mesti cerita pasal communication, bercakap, public speaking dan sebagainya. Jadi anda, apa niche anda? Ini penting. Ini penting. Jangan terlalu general. Kalau kita punya niche adalah motivasi je. Motivasi ni ramai orang buat, kan? Jadi cuba jadikan niche tu lebih nampak spesifik. Macam Abang Bat sebut tadi, cikgu English, kan? Kita adalah seorang lecturer tentang landscape. Contoh, lecturer undang-undang. Contoh, kita adalah trainer tentang NLP ataupun color brain, whatever it is. Tapi niche kena ada. Kena pilih satu niche yang kita nak share, yang kita nak kongsikan. Yang ni bukan tips untuk sebarangan, ini untuk pendidik. Kadang-kadang orang kata, bukankah kita tak semestinya kena ikut kita punya pekerjaan? Yang tu untuk tips untuk usahawan ke apa, tu cerita lain. Hari ni Abang Bat berbicara dengan educators, dengan pendidik. Maka Abang Bat nak beritahu siap-siap, you masuk dalam ni, you terus bawa satu niche, satu kepakaran ilmu yang anda nak kongsikan. Boleh? Alright? Okay, strategi ni yang pertama, masukkan dalam nama anda. Contohlah, Cikgu Bat guru sejarah. Contoh. Macam sekarang Abang Bat buat, Abang Bat communication guru. Cuma communication tu panjang sangat sampai orang tak nampak, kan? Alright. Jadi anda masukkan dalam nama anda. Jangan kita bubuh nama kita Badrul je, contoh. Abang Bat risau nak petik nama orang, takut satgi ada yang kecil hati. Badrul. Dia punya ni adalah Badrul. So bila orang tengok, walaupun mungkin orang ada, Badrul ni muka dia macam The Rock masuk Islam cakap Melayu. Aku nak tengoklah video dia. Mungkin. Alright. Tapi yang pastinya adalah, orang tak tahu Badrul ni siapa dia. Dah tengok. Tapi kalau Badrul, katalah, Abang Bat, cikgu geografi popular. Contoh. Alright. Dia nampak perkataan tu, dan dia rasa macam, dia ni mesti mengajar geografi. Betul, bukan semua orang nak tahu pasal geografi. Tapi ada orang yang mencari tentang hal ni. Mak bapa ataupun pelajar-pelajar yang memang nak belajar. Dan kita punya video pula menarik. Bukan macam mengajar secara one way communication, secara boring. Tak. Cara kita mengajar juga berbeza. Video yang kita buat juga berbeza. Jadi bila nama kita dah ada kita punya niche, ini membantu orang untuk follow dah. Serius, kalau dia search nama kita, senang keluar. Dia search je sejarah, dekat nama kita dah ada pakar sejarah ataupun pencinta sejarah ataupun pengejar sejarah, contoh. So dia orang tekannya cari sejarah, nama kita juga akan keluar, akaun juga akan kelihatan. Nampak tak? Ni penting. Kenapa penting? Sebab Abang Bat pernah buat silap dalam bab ni. Abang Bat dulu buat nama Abang Bat. Konon-konon macam famous, semua orang kenal. Tapi bila Abang Bat buat, Abang Bat communication guru, dia jadi berbeza. Kita buat live, orang tak kenal, orang tengok. Communication guru, mesti dia cakap pasal communication. Tu kalau kita buat live. Kalau kita masuk live orang tengah dia buat live, kita masuk. Kan? Dia nampak,
Abang Bat communication guru. Ada yang tak kenal Abang Bat pun, dia kata, oh ni ada communication guru masuk sekali dalam kita punya live. Terima kasih, selamat datang. Nampak tak? Bukanlah penghormatan tu kita nak sangat. Cuma kita nak bagi tahu bila ada nama kita tu, orang nampak apa yang kita bawa, apa yang kita perjuangkan. Nama dah educators. I'm not talking to entrepreneurs. Yang tu dalam kita punya dalam webinar yang lain. Sekarang yang cakap pasal educator yang memang ada jiwa untuk mendidik. Ini adalah cara dia. Alright, next. Konsisten. Dia kena konsisten. Tuan-tuan dan puan, saya ada satu berita buruk untuk anda. Permainan konten di social media, tak kisahlah TikTok ke, IG Reels, FB Reel, YouTube Short, it's all about marathon. Dia adalah sebuah perlombaan lumba lari marathon. Marathon tahu kan? Dia bukan pecut sepanjang masa meninggal kita. Marathon ni kita lari untuk satu jarak yang jauh. Jadi larian dia tak pecut, dia tak sprint. So dia akan berlari. Yang penting stamina. Stamina kena penting. Kena banyak, kena tinggi. Maksud dia kena duk buat. Kalau dalam kes kita ni, dia buat video, dia konsisten. Faham? Ini yang paling susah sebenarnya. Sebab tu orang letak ni strategi nombor 1. Paling susah. You dah ada niche. Orang tahu you punya niche. You kena konsisten untuk buat video tu. Jangan buat 2 video cerita pasal sejarah, lepas tu video ketiga kita cerita duk tolak troli pergi shopping, alright? Tak ada kena mengena dengan sejarah. Lepas tu mula kita duk petik cerita ni, kita buat video ni, buat video tu, dia tak konsisten. Itu maksud abang buat konsisten. Tapi takkan tak boleh sekali-sekala buat video cerita pasal kehidupan semua. Boleh. Cuma niche ni kena konsisten. Sekali-sekala nak buat video kita dengan family, kan? Ataupun nak buat video kita adalah benda yang ada kena dengan isu semasa, tak ada masalah. Itu nak menunjukkan kita manusia. Yang abang Bat risau bila tak ada niche. Tak ada ni, dia balun semua benda dia nak cakap. Itu akan memberi kesan yang tak bagus. Dan inilah dia, elak campur aduk. Elak campur aduk dengan niche-niche lain sampai orang tak tahu sebenarnya dia ni nak cakap, hari tu cakap macam ni, dia cakap benda ni. Jadi dia tak konsisten sebab dia campur aduk. Dan konsisten ni juga tadi lupa Mama nak cakap, dia tak boleh lah hari ni kita post, kan? Hari ni berapa hari bulan? Katalah hari ni 1 hari bulan Disember. Dan lepas tu dia post satu lagi video 2 hari bulan Disember. Tak boleh lah. Tapi bukan tak apa ke 1 hari 1 video. Betul. Tapi yang dia post yang pertama tu 1 Disember 2022. Dia post yang kedua tu 2 Disember 2028. Memang dia sekali-sekala dia tak konsisten. Walaupun ada orang kata sehari 3 video, jenuh kita, bengkok kita. Macam mana kita nak buat 3 video? Betul? Macam inilah. Be fair. Kalau tak mampu sangat, cuba start dengan seminggu target 3 kali. Yang ni memang paling teruk lah. 3 kali. Sebaik-baiknya sehari kita cuba untuk buat sekali. 1 video. Macam mana sempat saya apa semua? Satgi kita share. Gitu. Satgi kita share lah. Cabaran kan Umat cakap Umat akan share pasal cabaran. Dan semua yang Umat share, kita bagi free untuk anda. Ilmu yang mahal ini. Next. Strategi kedua, tuan-tuan dan puan, masa dan juga tenaga. Apa maksud dia? Maksud dia, yang pertama, tolonglah buat video kurang daripada 60 saat. Sebab manusia, kajian menunjukkan, hanya boleh fokus kepada sesuatu perkara selama 45 saat. Itu kajian tahun 2012. Sekarang 2022. Bukan 45 saat. 30 saat pun dia tak larat dah. Betul? Alright? Sebab tu kita tengok video-video pendek banyak. Sebab tu story tunjukkan video-video pendek ni sebab orang tak lalu dan tak larat nak tengok video-video panjang. Jadi, apa yang kita nak buat? Kita jadikan video kita kurang dari 60 saat. Sempat ke? Sempat. Macam mana cara dia? Pantas senafas. Takkan satu nafas selama 60 saat meninggal saya. Sebelum video kedua dah meninggal lah. Betul.
Jadi pantas nafas ni maksud dia, kalau boleh kita bercakap tu kelajuan dia lebih laju. Yang kedua, senafas. Jangan ada waktu yang kita tarik nafas. Okey, contoh. 3 sebab Jepun senang menakluki tanah Melayu. Sebab yang pertama, okey, yang tu kita potong. Macam mana kita nak potong? Jangan bernafas, meninggallah kita. Jadi apa yang kita nak buat? Edit. Edit. Abang Bat guna CapCut best. Nah, CapCut free dia pun dah power dah. Lah ni ada CapCut yang berbayar, tapi yang free pun dah power. Nah, so anda boleh edit. Abang Bat tak mau tunjuk cara edit apa semua tu, dia akan jadi sangat panjang dan complicated. Nah, tapi kalau kita cuba, kita try sikit, kan? InsyaAllah boleh. Kalau tak reti guna CapCut, tanya anak anda. InsyaAllah. Anak anda umur 10 tahun, umur 11, umur terror lah. Bab-bab ni. Dan dia orang belajar tanpa diajar. Dahsyat kan? Jadi, pantas nafas. Jangan ada ruang untuk orang tertunggu-tunggu. Contohnya yang waktu kita nak tarik nafas, potong. Waktu pun kita macam duk blur sikit. Baiklah. Apa yang kita nak cakap sekarang adalah, kalau kita nak tu semua potong, bagi laju. Dia macam cerita melodi. Tengok melodi kan? Dulu saya tengok je dulu kan bila dia temu ramah, dia akan potong. Dia bukan potong point, dia potong nafas tu. Dia menyebabkan video tu orang rasa nak tengok sebab orang rasa laju. Orang yang tengok tak dan rasa nak bernafas. So akhirnya boom habis video tersebut. Ini teknik penting. Nah, alright. Dan yang ketiga adalah jangan gelojoh. Abang Bat tahu anda sebagai seorang pendidik banyak ilmu. Jadi bila buat video, semua dia nak letak dalam satu video. Tuan-tuan, tolonglah berlaku adil dengan audiens anda, dengan anak murid anda yang menonton dekat TikTok ni. Tolong berlaku adil. Kita nak kuasai ilmu tu pun ambil masa, dan kita harap dengan video tak sampai 1 minit, orang yang tengok terus dapat. Apa kata kita ringkaskan? Jangan kita, maksud Abang Bat, jangan bubuh semua poin banyak-banyak dalam satu video. Satu video, satu poin boleh. Satu poin tapi kita hurai cantik-cantik. Kita bagi 3 contoh. Dia akan menyebabkan video tu sangat berharga. Alright? Dan kalau kita bubuh semua poin dalam tu, percayalah, poin-poin itu akan jadi murahan, akan jadi nampak tak penting. Okay? So jangan gelojoh. Alright. Jadi strategi masa, make sure ikut apa yang Abang Bat cakap tu. Tenaga, macam Abang Bat kata tadi tu, kalau boleh video tu, sepanjang-panjang video tu, bunyi kita bercakap ya, bernafas pun tak ada. Dan satu lagi, lupa nak bubuh dalam slide, 2 kali gandakan energi kita waktu kita bercakap. Kerana kajian menunjukkan, bila kita bercakap depan kamera, dia kan berbeza bercakap depan orang ramai, betul? Alright? Depan orang, dia ada energi dia. Betul? Kita cakap ada respon. Depan kamera tak macam ni ya. Kan saya duk cakap ni bukan ada respon pun. Jadi energi tu kena lebih. Kena buat lebih sikit. Over sikit tak apa lah. Tak ada lah sampai tahap gedik, tapi kita punya keterujaan, excitement kita bagi tinggi sikit. InsyaAllah dia akan bagi kesan yang power untuk video kita. Apa? Strategi yang ketiga, ni last one, iaitu jelas visual, jelas audio. Yang ni saya kena bagi tahu walaupun agak klise. Tolonglah kita bukan bergambar, merakam kita punya video di tempat yang terang. Macam Abang Bat tak apa, tak terang tak apa, sebab Abang Bat sendiri ada natural flash. Abang Bat ni sebelah kanan ada lampu, sebelah kiri ada lampu, sebab Abang Bat buat dekat tempat yang tertutup. Kalau nak tempat yang terang, tak ada lampu, dekat luar, time ada matahari lah. Jangan cerdik pula dekat luar buat time malam pun tak guna juga. Time ada matahari, dia akan bagi satu cahaya yang bagus dan menyebabkan handphone kita ni akan jadi lebih mudah untuk rakam. Sebab handphone
Kalaulah cahaya tu malap, dia akan menggunakan semua kekuatan yang dia ada untuk menangkap cahaya yang ada untuk bagi nampak terang. Akhirnya kualiti video tak cantik. Sebab tu lah. Jadi apa patut kita buat? Tolong dia. Tolong handphone, bagi ada lampu siap-siap. Ini akan membantu. Sangat membantu. Alright, next one. Suara kena jelas. Tuan-tuan dan puan-puan, tolonglah carilah seketui ni. Mikrofon kan. Mikrofon ni pun dah jadi murah dah sekarang ni. Kan? Mikrofon ni lekat kat sini. Lepas tu, dia ada dia punya connector dia, receiver dia. Lekat kat handphone. Selesai. Lepas tu rakam lah tuan-tuan dan puan-puan. Tak payah beli mikrofon macam ni. Ni orang tak betul ya beli macam ni. Saya memang gila mikrofon. Semua jenis mikrofon ada. Okay? Tak perlu macam ni pun. Yang kita nak sekarang adalah suara jelas. Dan suara jelas apabila ada mikrofon. Sekurang-kurangnya, kalau tempat tu bising, kita boleh dekat mulut. Kalau tempat tu tak berapa bising, boleh letak dekat sini dan suara akan tetap clear. Tapi, kalau kita percaya dengan mikrofon yang dah built-in dalam ni, habis lah. Memang suara jadi tak berkualiti, jadi bergaung, jadi tak sedap. Bunyi bising akan masuk sekali dalam tu. Sebab apa benda ni penting? Kerana ia mempengaruhi potensi video anda. Kalau anda terlibat dengan TikTok, kan selalu dengar FYP. FYP ni yang kita pernah dengar, Final Year Project. Kan? FYP TikTok maksud dia For You Page. Maksud dia video tu akan keluar dan video tu dicadangkan oleh TikTok sendiri. Berdasarkan kita punya kegemaran dan juga interest kita. Tu kata For You tu. For You ni maksud dia TikTok bagi dekat Hang. Hang suka ni kan? TikTok bagi. Walaupun kita tak kenal siapa dalam video tersebut. So kalau orang kata, video ni FYP. Sebenarnya semua video FYP. So jangan duk dengar ajaran-ajaran sesat. Semua video FYP. Maksudnya semua video akan masuk For You page. Cuma banyak tak banyak aja. Itu perkataan yang betul. Sama ada FYP dia besar ataupun kecil. Itu je. Jangan bimbang. Setiap kali kita post, akan ada. Dia akan pergi dekat FYP seseorang. Tapi kalau kita jaga visual, terang, kita jaga audio, jelas, ia akan pengaruhi potensi video kita untuk pergi lebih jauh, untuk masuk lebih ramai punya FYP, dan insyaAllah lagi banyak view kita akan dapat. Faham tak? Bukankah itu matlamat kita? Bukan nak view banyak, popular tak? Bukankah kita nak memberi ilmu kepada lebih ramai orang? Sebab itu penting kita menjaga tentang bab-bab ini. So itu dia 3 strategi. Tolong jaga betul-betul tuan-tuan dan puan-puan. Nampak mungkin ada yang rasa basic tak basic, ada benda yang kita kena jaga, dan kalau kita biarkan, rosak kita punya video. Alright? Kita berhenti untuk iklan boleh tak? Tiba-tiba orang buat terfikir macam, apa kata kalau orang buat beritahu pasal benda ni? Mula dalam kepala tak ada, tapi ni ada benda menarik untuk anda. Apakah? Jom kita tengok. Program cutisekolah.com, tuan-tuan dan puan-puan. Ini yang Impact Academy membangun potensi anak cemerlang. Yang membuat sekarang merupakan master trainer untuk akademi ini. Kami sedang menganjurkan program cuti sekolah. Jadi abang tak tahu anda tonton video ni pada tahun bila, bulan berapa. Tapi yang pastinya adalah cuba cek program cuti sekolah ni. Kemungkinan program itu berada berhampiran dengan anda. Of course, HQ Impact di Bandar Baru Bangi di Seksyen 9. Alright, insyaAllah ada program tu. Dan kami juga buat di negeri-negeri terpilih. Jadi mungkin negeri anda terpilih. Jadi jika anda ada anak-anak yang berusia 7 hingga 17 tahun, ataupun ada anak-anak didik yang rasa nak kami bantu, kita nak bantu mak ayah yang ada anak-anak umur 7 hingga 17 tahun ini, membantu guru-guru yang sayangkan anak-anak murid mereka ini, untuk keluarkan potensi mereka untuk berani berbicara, bijak berbicara. Dan dalam masa yang sama, dalam program ini juga kita sulam dengan prinsip pelajar cemerlang. Macam mana nak jadi pelajar cemerlang? Kita masuk juga kat situ. Sebab kalau program kita bagi tahu yang tu je, orang selalu kata, alah ni asyik-asyik program motivasi. Dah. Ni program
komunikasi, mengajar public speaking. Tapi public speaking yang kami ajar ni ada kaitan dengan prinsip untuk jadi pelajar yang cemerlang. So ini antara benda yang Abang Bat dan juga tim Impact laksanakan. Kan? Kenapa Abang Bat fokus buat program untuk kanak-kanak dan juga remaja? Kan? Sedangkan Abang Bat kan buat program untuk orang dewasa. Kita buat untuk korporat, untuk agensi kerajaan dan sebagainya. Kenapa buat juga untuk budak-budak? Senang. Ini pelaburan masa depan umat. Walaupun kalau dari sudut bisnes, tuan-tuan, jujur cakap, buat program untuk kanak-kanak ni, dia taklah setinggi pendapatan kita buat program untuk korporat dan sebagainya. Tapi tak apa, kita tahu rezeki ni Allah dah tentu cantik dah. Dalam keadaan Impact, kita juga ada sayap untuk program korporat. Kita juga teruskan program-program untuk kanak-kanak remaja because this is the biggest investment for ummah. Sebab mereka ni lah yang akan menjadi pemimpin khalifah pada masa yang akan datang. Dan Alhamdulillah Impact, waktu video ni dibuat, ini adalah tahun yang ke-15. 2022 adalah tahun yang ke-15 Impact berjihad di lapangan dakwah dan juga tarbiyah. Dan seronoknya adalah pelajar-pelajar kami, yalah dah 15 tahun ramai yang dah berjaya, yang berumah tangga pun ramai, yang kahwin sama-sama pelajar Impact dengan pelajar Impact alumni pun ada, dah beranak dah apa semua, tunggu anak dia orang pula masuk Impact. Alhamdulillah. Dan kita nampak ini sangat-sangat membantu untuk pembangunan ummah. Itu je. Iklan sikit je nak bagi tahu tentang hal tersebut. Terima kasih kerana terus bersama dengan Abang Bat dalam kita punya program. Okey, kita teruskan dengan cabaran. Cabaran yang pertama adalah cabaran peralatan content creation. Abang Bat, saya ni bukanlah apa, tak ada bajet pun untuk beli benda-benda pelik-pelik untuk nak buat video pun semua. Kan? Tak ada bajet. Bukanlah kata tak ada duit. Duit ada tapi tak ada bajet. Tak ada peruntukan untuk tu. Kita tengok apa sebenarnya yang kita kena faham. First kali kita nak bagi amaran, jangan serabutkan minda dan jiwa dengan apa yang belum ada. Jangan duk kalut kata, itulah saya tak ada lagi ni. Saya tak ada lagi mikrofon ni, seremonik mikrofon seremonik ni tuan-tuan, Abang Bat pun dah terbeli 600 lebih untuk mikrofon tu. Sebab apa Abang Bat beli? Sebab waktu tu dia tak keluar lagi menatang ni, yang Abang Bat tunjuk tadi kan. Benda ni tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ada yang RM20. Dah RM20 jangan beli murah sangat kan. Belilah yang dalam 100 ke bawah, ataupun 100 lebih sikit ke apa ke. Beli yang kalau boleh dia ada 2 terus, dia ada tempat charge sekali. Itu lebih bagus. Tak payah serabut duk fikir pasal benda-benda mahal. Tak payah. Ni dalam 400 lebih. Kan? Tak payah. Tu nak beli pula mikrofon, saya suka mikrofon macam ni. Kan? Tak boleh, ni mahal. Kan? Mungkin dekat 800. Lepas tu dengan saya nak ring light apa tak ada, lampu apa semua tak ada. Lepas tu saya tak ada green screen ni kan. Mak saya pesan kalau nak buat video kena ada green screen. Amboi, dia main mak dia pula. Lepas tu pula ni saya tak ada dual screen ni. Screen saya monitor ada satu macam mana. Lepas tu zoom saya pakai zoom nak free kan. Lepas 45 minit kena masuk balik kan. Lepas tu OBS studio pun saya tak hati guna. StreamYard pun saya tak subscribe. Saya tak boleh Saya rasa saya tak ready untuk ni. Saya tak boleh lah untuk menjadi content creator, nak guna TikTok dan sebagainya. Tuan-tuan, cukup-cukup lah memberi alasan. Bukan tuan-tuan, orang lain. Sebenarnya ada 4 benda je yang kita perlukan untuk menghasilkan video pendek. Yang mana video pendek ni kita boleh guna untuk TikTok. Bila dah terhasil video di TikTok, ni Abang Bat lupa cakap tadi. Bila video kita dah terhasil di TikTok, video tu kita boleh guna untuk IG Reels. Video tu boleh guna untuk Facebook Reel. Video tu boleh guna untuk YouTube Short. Video tu boleh guna untuk WhatsApp Status. Video tu boleh guna untuk Telegram. Satu kali kita buat video untuk TikTok, kita boleh boom kepada banyak tempat. Yang ini kita panggil omnipresence. Keberadaan kita di banyak tempat. Tapi dia bermula dengan video seketul di TikTok. Dan nak buat video seketul di TikTok ni, ada perlukan yang ni ya. Nombor 1 apa dia? Handphone. Handphone semua orang ada tuan-tuan. Dan tuan-tuan saya yakin dan percaya handphone yang anda ada, kameranya pun
bagus. Nah, kalau rasa kamera depan tak bagus, guna kamera belakang lagi power. Setakat ni kamera belakang tak ada lah yang tak bagus. Betul? Alright? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua tu, nombor 2, cardioid microphone. Cardioid microphone ni maksudnya, bila kita cakap, suara kita kat depan ni dia tangkap. Kalau yang ni ini dia pelik sikit lah. Dia boleh jadi cardioid, dia boleh jadi macam-macam. Nah, tapi kalau yang macam ni lebih kurang, yang nampak rupa lebih kurang macam ni, dia bukan cardioid microphone. Dia akan tangkap semua suara di kelilingnya. Tak perlu macam tu. Kita cuma perlukan cardioid microphone. Dan microphone yang macam Abang Bat cakap tadi, lah ni dia murah sahaja. Kalau tanya Abang Bat guna brand Amgrass ke Amgrass apa ni? Right? Amgrass. Oh, ini menarik. Mahal sikit kan? Berbanding dengan kawan-kawan ni lain. 120 dapat 2 ketui. Kan? Ada satu lagi. Dapat 2 ketui. So, kalau kita cakap, kita bagi seorang lagi pegang, kan? Atau kita boleh buat temu bual, kita rakam, dua-dua suara kita jadi clear. Kita buat live pun jadi sangat-sangat clear. Ini adalah yang kedua, cardioid microphone. Yang ketiga, mobile video editor. Apa yang anda perlukan adalah mobile video editor. Dan macam Abang Bat cakap tadi, CapCut dah memadai dan CapCut tu free. Cuma baru-baru ni lah tiba-tiba ada Pro version. Pro version tu pun dia ada tambah benda-benda yang lagi best. Cuma kalau tak ada Pro version tu pun, bagi Abang Bat dah power lah CapCut. Serius. Okay. Dan yang keempat adalah tripod. Ada orang kata macam, tripod ni tak payah Abang Bat, kita letak sandak kat dinding pun okey. No. Tripod ni bagi Abang Bat, setelah Abang Bat buat kajian, tapi daripada pengalaman Abang Bat duk buat training dan sebagainya, tripod penting untuk membantu anda buat video dengan lebih power, dengan lebih steady, dengan lebih nampak kukuh. Alright? So, Abang Bat harap cabaran yang anda merasakan tak cukup alat lah dapat diatasi. Basically benda-benda ni, handphone dah ada dah. Tak payah kira lah. Kan? Ini saja berapa ribu, tak payah. Anda dah ada, guna handphone yang ada ya. Yang kedua, cardioid microphone, katalah 100. Kan? Lepas tu video editor, katalah free. Memang free pun. Dan tripod ada RM30 pun ada, RM40 pun ada. Kan? Nak beli yang nak letak bazooka punya kamera macam TV punya tu, boleh lah beli 100 lebih. Kan? Tapi nak buat apa? Betul? Kita beli yang sesuai dengan kita. Tapi tengok dekat ujung. Dia tulis apa? Paling penting kepada anda, content. Because content is king. Konten ni apa? Kandungan yang kita nak sampaikan. Ramai orang memiliki masalah tu. Tapi anda sebagai seorang pendidik, ini kekuatan kita. Konten tu ada. InsyaAllah. Konten tu ada. Betul? Kalau kita cikgu fitness, kita cikgu diet, contoh, kan? Konten dalam kepala ni banyak, dalam jiwa ni, hati kita ni berlombak-lombak ada. InsyaAllah setakat nak share satu hari tu, InsyaAllah 40 tahun pun tak habis. Contoh. Alright. So, tuan-tuan dan puan-puan, itu yang kita kena faham. Boleh so far? Kita nak masuk kepada part yang terakhir, cabaran yang terakhir. Cabaran apa tu? Cabaran idea untuk konten. Betul lah, walaupun kita educator, kadang-kadang tu tak tahu juga nak buat konten apa. Betul? Alright. Abang Bat share dengan anda. Tapi Abang Bat nak share laju-laju boleh? Maksudnya anda faham konsep tu, lepas tu anda buat. Boleh? Alright. Teknik yang pertama namanya adalah teknik benchmarking. Teknik benchmarking adalah teknik tiruvasi. Tiruvasi, kita meniru orang dan kita inovasi menjadi lebih bagus. Alright? Itu maksud dia. Benchmark, contoh, kita mengajar sejarah. Cuba cari cikgu sejarah di TikTok. Ramai. Ramai yang mana mereka mengajar tentang sejarah. Cuba tengok macam mana dia ajar. Cuba tengok macam mana dia tunjukkan dia punya gambar dia, background dia macam mana. Alright? Dan cara dia cakap.
Tak salah untuk kita tiru. Tapi janganlah tiru sebiji-sebiji. Kita tiru vasi. Kita tiru dan inovasi. Macam mana nak buat Alah, dekat TikTok tu dia ada button search kan. Search je kat situ. Cikgu sejarah. Contoh kita cikgu matematik kan. Cikgu matematik. Contoh. So dengan cara macam tu, ia akan sangat-sangat membantu. Bila anda boleh tiru mereka yang dah berjaya, insya-Allah perjalanan kita untuk berjaya akan jadi lebih laju. Faham? Ini bukan Abang mengajar untuk plagiat ataupun untuk menciplak karya orang, tidak. Cuma Abang nak kita faham, untuk menjadi lebih bagus, kita perlukan contoh ikutan. Jadi benchmark kita letak. Okey, dalam tempoh 6 bulan ni aku kena jadi macam orang ni. Contoh. Alright. And then bila dah jadi macam dia dah, okey, target pula yang lagi tinggi. Itulah benchmarking yang mana kita boleh buat dalam kehidupan kita pun. Bukan sekadar di TikTok. Boleh? So ini adalah teknik yang pertama, benchmarking ataupun tiru vasi. Teknik yang kedua adalah break the pattern. Break the pattern ni lain sikit. Kalau benchmarking kita cari orang yang macam kita. Kita guna hashtag, kita tulis apa yang kita rasa dekat dengan kita. Tapi break the pattern lain. Break the pattern ni kita tengok video yang tak ada kena mengena dengan industri kita. Contoh industri kita, industri pendidikan contoh. Bidang pendidikan. Sekarang ni, cuba tengok video yang tak ada kena mengena dengan pendidikan. Contohnya kita tengok video yang bersifat jenaka. Video lawak. Kan? Lepas tu kita nampak macam mana aku nak bawa lawak ni. Kan? Aku nak masukkan dalam aku punya video. Tapi sesuai dan tidak merendahkan tahap intelektual diri aku dan diri orang yang menonton. Bila kita tengok, macam apa Mbak, kalau tak ada idea, kan, kita duk belajar komunikasi, ambil buku resepi, tengok buku resepi, tengok buku memasak. Ada kena mengena tak? Tak ada kena mengena. Tapi dengan Abang Mbak buka video yang tak ada kena buka buku yang tak ada kena mengena dengan industri, idea datang. Tu saya rasa macam, apa kata lepas ni, cara aku present aku punya program dalam proposal, buat macam menu makanan. Contoh. Alright? So, itu dia bagi kesan bila kita guna teknik break the pattern. Sama juga. So, kalau di TikTok, Abang Bat kan mengajar komunikasi. Abang Bat cari orang mengajar macam mana nak tukar barang elektrik, nak repair barang elektrik. So, kita pun tengok. Bila tengok, cara dia tunjuk, dia guna tangan. Kan? Lepas tu dia zoom. Okay, apa kata aku guna teknik yang sama juga? Kan? Yang mana yang okey, kita ambil, kita buat dalam video kita. So, video-video public speaking yang ada, yang Abang Batnya pelik sikit sebab terpengaruh dengan video orang repair barangan elektrik. Yang ni akan menjadikan kita break the pattern. Tak adalah ikut pattern yang sama je. Jadi, ini juga akan membantu anda. Boleh? Alright? Ni yang membuat pergi laju ni. Maksud dia, anda kena buat. Ni kalau dalam training betul ni, memang kita akan buat sama-sama. Alright? Dan yang terakhir, bagi yang membuat ni mahal. Alright? Tapi benda ni, ramai orang dah dapat manfaat, iaitu website answerthepublic.com. Apa dia? answerthepublic.com. Anda, kalau nak tulis sekarang, nak pergi sekarang, boleh, tapi takut terganggu fokus. Okey, kesimpulan macam ni lah. Website ni, type je apa kita punya bidang. Contoh kalau Abang Bat, public speaking. Type je public speaking. Selagi dia keluar satu peta minda yang berkaitan dengan public speaking. Contoh, who is public speaking? What is the best characteristic of public speaker? Kan? And then, when is public speaking? Where? Apa semua tu? Dan bestnya adalah bila kita klik peta minda tu, boom, dia keluar semua artikel, semua website, semua blog yang ada kena mengena dengan topik tersebut. Ini power sebenarnya. Alright? Dia susun dengan sangat power. Jadi jika anda tak ada idea nak buat apa, anda boleh guna teknik ni. Type je apa dia. Dan ini dia akan bawa kita kepada jawapan-jawapan yang menjadi konten kepada kita semua. Nampak? Alright? So, yang nombor satu tadi apa? Benchmark, tiru vasi.
Okey, cari orang yang ada keyword atau hashtag yang lebih kurang sama macam kita. Yang kedua, break the pattern. Terus cari orang yang tak ada kena-mengena dan kita boleh jadi kreatif dengan mengambil apa yang sesuai dengan kita. Dan yang ketiga, answerthepublic.com. Dan insya-Allah ini akan membantu. Dan last kali nak cakap, kalau anda rasa macam saya tak ada masa lah setiap hari nak kena buat video macam ni, apa kata anda buat teknik ini? Batch by batch. Maksud dia apa? Maksud dia, setiap kali buat video, janganlah buat satu. Sekali buat video, buat 5. Ya? Maksud dia, sekali kita shoot, terus 5 ataupun 7 terus. Kenapa 7? Seminggu siap terus. Right? Buat teknik batch by batch. Abang Bat, selalunya Abang Bat akan tulis dulu dekat iPad benda apa yang nak di-share. Kan? Cukup 7, lepas tu ready microphone, ready apa semua, shoot lah. Kan? Shoot dia macam ni. Bila kita dah start satu video, dia naik share. Betul? Dia naik share, dia rasa macam, semangat ni, nak buat lagi. Tapi tak tahu nak buat apa dah. Tapi kalau kita dah ready batch by batch, 7 topik kita dah ready dah, preparation dah, alright? Lepas tu habis satu video, buat video kedua. Lepas tu semangat lagi, kan? Buat video ketiga sampai video ke-6, video ke-7 kita pun dah letih dah, tapi kita dah siap 7 video. Batch by batch. Jangan buat one by one. Kita buat ada banyak benda lain kita nak buat dalam hidup kita. Nah, dah lah benda yang kita buat ni bersifat marathon. Ingat apa maksud marathon? Dia berpanjangan. Jangan duk harap dengan satu video kita meletup terkenai sampai ke pulau, sampai ke planet Marikh. Tak. Tak. Buatlah video bukan untuk populariti. Buat video untuk kita bagi manfaat sebanyak mungkin. Akhir kata daripada Abang Bat, be the best version of yourself. Itu bukan Abang Bat dah. Alright, okay. Baik. Be the best version of yourself. Jadilah diri anda yang terbaik. Jangan jadikan usia sebagai penghalang. Jangan jadikan ilmu kita yang kurang tentang teknologi sebagai penghalang, kerana sebagai pendidik, selama-lamanya kita mahu untuk mendidik. Jadi apa kata? Didik diri kita untuk menguasai ilmu yang baru ini, supaya insya-Allah lebih ramai orang di luar sana yang mendapat manfaat daripada kita. Sementara kita masih hidup, masih bernafas, lakukan yang terbaik. Buat yang terbaik. Hasilkan yang terbaik. Dan bonus untuk kita, yang kita hasilkan ini, insya-Allah akan menjadi peninggalan kita selepas kita pergi selama-lamanya. All the best untuk anda semua. Thank you so much kerana bersama-sama dengan Abang Bat daripada mula sampai habis. Tahniah, dan satu lagi tahniah untuk anda yang selepas ini akan lakukan apa yang telah dipelajari. Nah, tahniah yang pertama, yang berjaya untuk ikuti je. Buat tak buat tu kita tak tahu. Tapi tahniah yang kedua untuk anda yang lepas ni akan masuk gear dan akan bang, buat yang terbaik untuk memberi yang terbaik. Sekian daripada Abang Bat. Impact Academy membangun potensi anak cemerlang, TikTok for Educator. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepukan untuk anda. Jumpa lagi.